أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله. Bawah sekali, 3 dari bawah. قال المصنف رحمه الله. Adapun waktu ikhtiar dengan itlaq yang pertama. Adapun bermula waktu ikhtiar, waktu lega dengan itlaq yang pertama, dengan makna yang pertama lah. Jadi minggu lepas waktu ikhtiar ni dibahagikan kepada 2 itlaq, 2 kata-kata. Itlaq yang pertama, perkataan waktu ikhtiar ini diitlaqkan dia atas barang yang menyamai dengan waktu fadilat. Dia sama dengan waktu fadilat, iaitu masuknya waktu semayang, itulah permulaan waktu fadilat, dan juga itulah juga dipanggil waktu ikhtiar. Ini pada mana? Pada semayang maghrib dan juga asar dan juga isya dan juga subuh. Jadi kalau kita nak pakai makna waktu ikhtiar dengan makna itulah dia juga waktu fadilat. Selain dipanggil namanya waktu fadilat, dipanggil juga dengan namanya waktu ikhtiar, maka tiada kurang pahalanya, tak kurang pahalanya tu waktu ikhtiar, tak kurang daripada waktu fadilat. Kalau dia berasingan lepas daripada habis waktu fadilat, baru kita kata masuknya waktu ikhtiar, bermakna kalau kita semayang di dalam waktu ikhtiar, pahalanya kurang daripada pahala kita semayang dalam waktu fadilat. Itu kalau waktu ikhtiar dan waktu fadilat ialah berlainan. Tetapi kalau kita nak gunakan waktu ikhtiar ni dengan waktu yang pertama, dengan makna yang pertama,
iaitu semayang di awal waktu, tu juga dipanggil waktu fadilat, tu juga dipanggil waktu ikhtiar. Lebih kurang 20 minit, 25 minit, lebih kurang masa tu. Maka kita semayang dalam lengkungan 20 minit, 25 minit setelah masuk waktu semayang, kan? Maka tak ada kurang pahala kita. Kalau kata pahala markahnya 100, 100 itulah boleh kat dia. Walaupun dipanggil dengan nama ikhtiar waktu tu, sebab dia ada dua makna waktu ikhtiar ni, kan? Jadi kalau kita pakai makna yang pertama ni, bermaksud dalam lingkungan 20 ke 25 minit dah lepas daripada masuk waktu dalam lingkungan tu kita semayang, maka pahala tak ada kurang apalah. Kalau kata 100, duk boleh 100 situlah. Tu maksud dia. Dari kerana ia waktu ikhtiar ni ialah diri waktu fadilat. Awak yang pasal apa yang tak kurang pahala semayang kita? Kalau kita semayang dalam waktu ikhtiar yang merupakan juga waktu fadilat. Sebabnya kan, waktu ikhtiar dengan itlaq yang pertama ni, itulah dia diri waktu fadilat. Cuma nama aja berbeza tapi waktunya sama. Dalam lebih kurang 20 minit yang kita sebut tadi, hak itulah juga namanya waktu fadilat, selain dari dipanggil dengan namanya waktu ikhtiar. Tu reti dia, iaitu waktu ikhtiar pada maghrib. Baiklah, manakah dia waktu ikhtiar dengan itlaq yang pertama saat ni? Situlah dhamir iaitu ni, iaitu yang kata waktu, mana dia? Waktu fadilat lah, ataupun dhamir iaitu ni kembali ke waktu fadilat situ. Ialah waktu ikhtiar pada pada semayang maghrib, dan juga awal waktu pada asar, dan juga isya, dan juga subuh. Hari itu kita belajar waktu semayang maghrib, kan? Waktu semayang fardu maghrib ni, waktu ikhtiar dia, ialah hatullah lah juga waktu semayang maghrib. Makna katanya daripada masuk waktu lebih kurang ke 20 minit tadi tu semayang maghrib kita tu, masuk saja waktu maghrib sampailah ke lebih kurang lah 20 minit. Hak tu lah orang panggil waktu fadilat, hak tu lah juga orang panggil waktu ikhtiar. Mana kata semayang maghrib dalam waktu tu pahala markahnya banyak, pahalanya lebih tu. Kemudian apa dia lagi waktu fadilat yang juga waktu ikhtiar? Kata musannif, dan awal waktu pada asar dan isya dan subuh, pada 3 semayang ni waktu ikhtiarnya panjang. Waktu ikhtiar pada 3 semayang ni panjang. Tapi manakah waktu ikhtiar yang kalau kita semayang dalam waktu ikhtiar dalam 3 semayang ni pahalanya tak kurang, iaitu waktu ikhtiar yang berada dalam waktu fadilat. 3 semayang ni masuk saja waktu semayang, maka bermulalah waktu fadilat dan juga waktu ikhtiar. Faham dah? Kemudian habisnya waktu fadilat dan juga waktu ikhtiar yang pahala tak kurang ni dalam lingkungan masa 20 ke 25 minit.
Selepas dari 20 minit masih lagi waktu ikhtiar, tapi bukan lagi dikira sebagai waktu fadilat pada 3 semayang ni. Artinya kalau kita semayang pada 3 semayang dalam waktu ikhtiar, yang di bawah daripada masuk waktu lebih kurang 20 minit tadi, maka pahalanya tak kurang, sama dengan pahala kita semayang dalam waktu fadilat. Faham? Lepas habis waktu ikhtiar yang dikira juga sebagai waktu fadilat lebih kurang 20 minit tadi, habislah waktu fadilat kan, waktu ikhtiarnya tak habis lagi. Nampak nak? Pada 3 semayang ni waktu ikhtiarnya tak habis lagi, panjang lagi. Maka selepas dari tamat waktu lepas habis tamat waktu ikhtiar, waktu fadilat, maka itulah yang dimaksudkan kalau semayang pada waktu ikhtiar maka kurang pahalanya daripada berbeza kalau kita semayang dalam waktu fadilat. Boleh reti? Jadi waktu ikhtiar ni ada 2. Satu, dia juga terkandung dalam waktu fadilat. 2, selain dari terkandung dalam waktu fadilat, lepas waktu fadilat dia masih lagi ada waktu ikhtiar lepas daripada waktu fadilat. Kan? Itu pada 3 semayang ini, semayang asar, isya dan juga subuh. Itulah maksud dia. Nak cerita pahala banyak mana boleh, kan? Kurang ke atau semacam ke pahala kita sembahyang dalam waktu tersebut. Tengoklah, kan? Kalau lingkungan waktu fadilat, kan, pahala tak kurang lagi. Kalau 100 boleh 100 banyak tu. Kalau kata kita sembahyang pada waktu ikhtiar, bukan lagi waktu fadilat, kurang pahala sembahyang kita tadinya, kan? Nisbah waktu sembahyang tu kurang pahala. Beza kalau kita semayang, pahala kita boleh, pahala semayang dalam waktu fadilat. Pening kan? Tak usah pening lah. Tak ada masalah apa. Benda nak cerita ni, nak bagi faham perbezaan waktu waktu ikhtiar yang ada terkandung dalam waktu fadilat dengan waktu ikhtiar sahaja yang selepas daripada waktu fadilat. Kan? Macam mana dari segi pahala, kan? Sama ke? Kurang ke? Tu nak abang tu je. Baik, habis tang situ. Adapun keadaan waktu jawaz, waktu yang harus kita semayang pada waktu ni tidak berdosa, tidak haram. Baik, keadaan waktu jawaz ialah tiada pahala baginya bagi waktu jawaz. Artinya kalau kita semayang asar ke isya ke tadi dalam waktu jawaz pula, dia selepas waktu fadilat, waktu ikhtiar. Lepas waktu ikhtiar, waktu jawaz dia panggil, kan? Lepas tu barulah waktu makruh, lepas tu barulah waktu haram, kan? Dulu kita mengaji dah. Jadi dia ni semayang pada waktu jawaz, habis dah waktu lega, kan? Waktu pun dah suntuk dah, tak lega mana dah. Maka nama waktu tu dipanggil waktu jawaz. Jadi kalau dia semayang dalam waktu jawaz, maka dia tak boleh pahala. Pahala semayang tu boleh, tang segi pahala, dapat pahala kerana dia semayang di waktu tu. Maka setang waktu tu dia tak boleh pahala, kan? Pasal dah hujung-hujung lambat ada hang semayang. Jadi kata musannifnya, daripada pihak waktu, tu dia kata tu, yang kata boleh pahala tak boleh pahala, iaitu dari segi waktu, kan? Waktu semayang daripada awal waktu sampai habis waktu. Jadi kita bahagi-bahagikanlah waktu dia kepada 4-5 waktu, dijuzuk-juzukkan, kan? Kalau semayang dalam waktu ni, kan, boleh pahala banyak. Kalau semayang lepas dari waktu fadilat, boleh pahala sikit.
Kalau mayang dalam waktu jawaz tak leh pahala langsung. Waktu makruh tak leh pahala juga. Waktu haram tak leh pahala. Yang tak leh pahala tu bukan pahala semayang kita. Pahala semayang pok mana pun boleh, sebab itu ibadat yang wajib. Kan kita duk mayang fardu kan, ibadat wajib. Boleh tak pahala? Boleh. Faham mana kata tak leh pahala tu? Tu tahu waktu tu. Dia macam ni. Katalah kita semayang dalam waktu fadilat tadi ni. Katalah pahala semayang, tak tahu banyak mana pahala semayang, boleh banyak mana? Banyak. Katalah boleh 10,000. Mana nak tahu kan? Banyak kan? Sekurang-kurangnya diganda 10 kali ganda. Kan? Satu bersama dengan 10 kita katalah. Kan? Boleh 10. Itu pahala semayang. Lepas tu kan kita semayang tu pula dalam waktu fadilat. Katalah kalau siapa semayang dalam waktu fadilat, dia akan dapat 100 markah. Campurlah tadi 10, hak ni 100, dapat dah 110. Lagu tu contoh dia. Kalau pada waktu ikhtiar yang bukan waktu fadilat, katalah 5, dapatlah tadi 10, 50 campur 10, 60. Kan? Dia tadi dia mayang sak waktu harus, dapat pahala semayang fardu saja. Kan? Hak 10 tu. Lepas tu ada lagi tambah-tambah pahala lain tak? Tak ada lah. Itu maksud dia tu. Daripada pihak waktu tu. Baik. Maka iaitu yang kata keadaan waktu jawaz tiada pahala baginya tu, ialah ditanggungkan ia waktu jawaz atas waktu jawaz yang tiada bersuatu dengan waktu ikhtiar. Dia waktu jawaz ni pun terbahagi juga kepada dua. Ada waktu jawaz yang terkandung dalam waktu ikhtiar. Ada waktu jawaz yang yang selepas habisnya waktu ikhtiar. Senang faham lagu tu. Sekiranya waktu jawaz itu terkandung dalam waktu ikhtiar, semayangnya nisbah kepada waktu, ada tambah lagi pahala. Ada pahalanya. Tapi kalau semata-mata waktu jawaz sahaja, artinya dah habis waktu ikhtiar, waktu jawaz lagi, tapi dah pergi jadi makruh lah pasal dah hujung dah. Hak tu hak kata semayang tak boleh pahala. Bukan diri semayang tak boleh pahala. Pahala boleh tak bolehkah tak boleh pahala, tilik tang waktu mana. Maknanya dari segi pahala tambahan tadi yang nak sebut tadi ni. Itulah maksud dia kata tak boleh pahala tu. Baik. Adapun yang bersuatulah ia, adapun bermula waktu jawaz, yang bersuatu ia dengan waktu ikhtiar. Sebab kita kalau semayang dalam waktu ikhtiar boleh pahala lagi, tapi taklah sebanyak pahala kita semayang pada waktu fadilat. Kan? Jadi ada pun waktu jawaz yang terkandung dalam waktu fadilat. Misalnya seperti yang pada zuhur. Contohnya seperti semayang fardu zuhur kita. Jadi waktu zuhur ni waktu fadilat, waktu ikhtiar. Tak habis waktu ikhtiar tu jugalah dipanggil juga waktu jawaz, waktu harus. Kan? Ada bezalah waktu sembahyang ni, bukan nak sama serupa. Baik. Maka adalah baginya pahala. Maka adalah baginya. Mana baginya ni? Tu atas ni tu. Bagi yang bersuatu ia dengan dia tu. Waktu jawaz
yang bersuatulah ia dengan waktu fadil, waktu ikhtiar lah. Dengan dia tu waktu ikhtiar dhamir dia. Ada baginya pahala. Makna kata sebab yang boleh pahala tu pasal kerana apa? Pasal kerana waktu tu juga dipanggil waktu ikhtiar. Dan siapa yang sembahyang dalam waktu ikhtiar boleh pahala. Kan? Tinggal lagi tak sebanyak pahala kita sembahyang dalam waktu fadilat. Gitulah. Baik. Pasal apa? Adalah baginya pahala. Kerana ia waktu jawaz yang bersuatu ia dengan waktu ikhtiar tadi ni, ialah diri waktu ikhtiar. Hak tu lah diri waktu tu dia panggil waktu ikhtiar. Oleh sebab dia semayang dalam waktu ikhtiar, maka sebab itulah dia dapat pahala tambahan. Selain daripada pahala semayang fardu dia tak sah ni. Gitulah reti dia. Kan? Habis tang situ wallahu a'lam faidatani. Ini ialah dua faedah. Ada dua faedah yang akan datang disebutkan kepada kita oleh al-musannif. Yang pertama, faedah yang pertama, kata setengah ulama, bermula hikmah. Hikmah ni makna asalnya rahsia. Apakah rahsia? Tapi la tak jadi rahsia lah. Kalau rahsia kita tak tahu. Pasal benda tu dalam keadaan rahsia. Kan? Dulu memang dia rahsia. Kemudian lalu dicerita, dibuka rahsia ni. Diberitahu apakah rahsianya. Gitulah. Makna hikmah ni. Jadi bermula hikmah pada keadaan segala sembahyang fardu itu ialah 17 rakaat. Sehari semalam 5 waktu yang kita duk buat ni, bilangan rakaat dia ada 17 rakaat. Ni siapa yang suka tak angka-angka ni? Kan? Kadang-kadang ada setengah kita ni kan, dia jadi asyik dengan angka. Kan? Apa yang ada pada angka 5? Kan? Apa yang ada pada angka 10? Kenapa yang ni 10, yang ni 15? Pasal apa rukuk sembahyang 13? Apa yang ada pada angka 13? Dia asyik dengan lagu tu. Kan? Carilah rahsia dia. Baiklah, tak apalah. Jadi apa rahsia hikmah bilangan rakaat campur semua 5 waktu ni ada 17 rakaat. Baik, rahsianya begini. Ialah bahawasanya masa jaga manusia di dalam sehari semalam itu ialah 17 saat. Saat ni maknanya jam. 17 jam. Jadi saat tu bukan saat 1 saat 2 saat kita jam kita tu. Tu bahasa kita. La maksud saat sekarang ialah jam. Jadi sehari semalam ada 24 jam. Pada ghalib, pada kebiasaan itu kata musannifnya, pada kebiasaan manusia ni dia berjaga, dia tak tidur lah maknanya. Jaga tu tak tidur. Ialah selama sebanyak 17 jam. Ghalib lah, bukan semua orang. Kan? Dah 17 jam jaga ni memang kurang sungguh tidur. Kan? Daripada 17 jam tu kan? 3 tadi semua berapa? 24. 7 jam lagi lah masuk dia kan. 7 jam saja yang dia tidur.
siang dengan malam ni. Kan? Baik. Tak lagu tu lah. Tapi ghalibnya lagu tu. Lepas tu dia kata ghalib. Dia tak mati terus. Baiklah. Dari duk 17 jam tu duk jaga. 12 jam pada 12 saat pada siang. 12 jam ni ghalibnya hak mana tak tidur tu. Kan? Daripada subuh ke sampai maghrib tu 12 jam. Kan? Daripada masuk subuh sampailah kita kata sampai maghrib. Duk jaga, tak lena, tak tidur. Kan? Hak tidur lena tu pun berlambak juga. Kan? Siang hentam tidur sampai 4-5 jam pun ada. Atas duk kira lah hak kaki tidur tu. Kan? Hak kaki tidur macam kita tu memang hak malas dah. Kan? Hak tu tak boleh buat apa dah. Baik. Kemudian 12 jam ada baki lagi berapa? 5 jam lagi kan? Semua 17 jam. Dan umpama 3 saat daripada masuk matahari. 12 jam pada siang. Dan dia berjaga lagi lebih kurang 3 saat 3 jam start daripada masuknya matahari. Masuk matahari, terbenamnya matahari. Masuk maghrib. Masuknya maghrib. Subuh sampai maghrib kita kata 12 jam. Daripada maghrib sampai isyak dia berjaga kita katalah 3 jam. 3 jam lah. Maghrib pun lebih kurang 1.5 jam kan. Lepas tu isyak pula. Kan? Lepas tu kok ni apa semua. Kan? Makan nasi lah apa. Semualah dia ambil lebih kurang 3 jam. Berapa tidur? Pukul 11 lebih kurang lah. Kan? Pukul 11 ke pukul 12 ke lebih kurang tu lah kita tidur. Baik. Lepas tu berapa jam dah? 12 campur 3 15 jam. Lagi 2 jam masa mana yang kita tak tidur tu. Dan 2 saat. Saat tu ingatlah maknanya jam. Sehari hentam saat tu jam kita 1 saat 2 saat sat sangat. Jangan pergi ke tu. Ni jam ni. Dan 2 saat yakni 2 jam ialah daripada dahulu sedikit daripada fajar. Dia mangkit dah dulu sikit sebelum subuh. Hak orang mangkit hak mangkit tidur lepas dari subuh tak kira lah tu. Kan? Hak ni sebelum orang bang subuh. Dahulu sedikit sebelum daripada masuknya waktu subuh dia jaga dah. Hak nak bagi ambil 2 jam. Subuh saja dengan terbit matahari berapa jam? Boleh 1.5 jam. Ada 1.5 jam Okey, 1/2 jam lah kita kata sebelum masuk subuh. Kan? 1/2 jam tu dia jaga tu duk buat tahajud ke apa ke. Kan? Hak makin awal lagi pun ada. Kan? Tak apalah nak kira hak ghalib ni, hak ghalib. Hak kebiasaan. Kemudian daripada 1/2 jam lebih kurang sebelum masuknya subuh dia jaga dah, dia bangkit dah daripada tidur. Kan? Bangkit jaga, dia mandi. Kan? Apa tu ambil semayang apa semua ni, nak semayang subuh ni saat lagi ni. Baik, ada orang hak bangkit pukul 4 pagi pun ada. Kan? Dia tu tiap-tiap malam pukul 4 pagi bangkit dah. Allah Ta'ala lah. Kan? Allah Ta'ala lah gerak-gerik. Kan? Kita semua ni tok guru mana semua tu. Kan? Pukul 4 pagi jaga dah. Mangkit lagi mandi apa semua sehari mayang tahajud lah apa buat ibadat berzikir lah apa semua. Tunggu sampai subuh sehari pergi masjid mayang jemaah pula. Kan? Tak apalah. Kita tak tahu kan mangkit lepas subuh. Tu penat sikitlah. Hak jenis pemalas tak boleh buat apalah. Kan? Hak jenis berasa lambat lagi nak mati kot.
Kan, lambat ikut nak mati kan. Tidaklah makitlah lambat-lambat pun tak apalah. Tak tahulah jenis tu. Kan, jenis hak ingat nak mati ni lain. Kan, awal sungguh makit. Kan, tapi tidur pun kena awal juga. Pukul 1:30 pagi baru nak lena, nak makit pukul 4 pagi tak nampak jalan. Hak tu je punca makit pukul 6:30 tu. Kan, akhir tidur lewat. Nah, baik. Kalau kata perlu ubah tabiat kita ni, ubahlah. Kan, yang tak mendatangkan kebaikan kepada kita ni sebenarnya tak usah duk buat sangat. Ubah. Kan, ubah balik, baiki balik jadual kita ni, betul balik. Kita nak buat ibadat. Kerja kita lah ni ingat nak mati ya. Kan, oleh itu gaya hidup, cara jadual kita tak nampak jalan. Tu bukan cara lagu nak mati, tak ingat mati langsung tu. Malas sungguh. Jauh daripada muda malas sampai tua duk malas situ. Kan? Penatlah lagu tu. Baik, tak apalah. Maka dijadikan habislah. Jadi dan 2 saat daripada dahulu sedikit daripada fajar, maka cukuplah 17 jam sehari semalam yang kita tak tidur, yang kita berjaga. Kemudian habis dah tu. Itu hikmah 17 rakaat tu. Maka dijadikan bagi tiap-tiap 1 rakaat daripada 17 rakaat sembahyang yang kita buat sehari semalam, dan setiap 1 rakaat ialah 1 saat, ialah bersamaan dengan 1 jam yang kita tak tidur tadi. Dan 17 rakaat bersama dengan ghalib kita tak tidur sebanyak 17 jam. 1 rakaat semayang yang kita buat, dan bukan maksud menyamai 1 jam, tak sampai sejam pun kita semayang ni sebenarnya. 1 rakaat bukan sampai sejam pun. Maknanya mengkifarat segala ghaflah, lalai, salah, leka kita yang terkandung dalam masa sejam hal kita tak tidur tu. Itu kelebihan sembahyang. Ni maksud dia ni. Supaya jadi 17 rakaat, cukuplah 17 jam. Kan? Hak kita jaga saat ni tu. Supaya menjabar ia tiap-tiap 1 rakaat tadi. Dhamir ia tu kembali kepada tiap-tiap 1 rakaat. Apa makna menjabar? Nak tampung balik. Dah seolah-olahnya dalam masa 1 jam yang kita tak tidur ni, kita banyaklah kelalaian kita. Kan? Banyaklah ghaflah kita. Banyaklah lalai leka duk ghalibnya kita. Kan? Dah dari sana sini, koyak sana, koyak sini, umpama macam kain lah. Berlubang sana, berlubang sini. Apa nak tampung balik? Nak tampung hak koyak tu, nak tampung hak berlubang tu. Ditampung oleh 1 rakaat daripada 17 rakaat sembahyang sehari semalam. Hak kita duk buat sehari-sehari. Itu kelebihan dia. Kan? Maknanya kita dikifaratkan. Sembahyang kita ni mengkifaratkan kesalahan dosa yang kita buat. Kesimpulan mudah. Lepas tu jangan tinggal sembahyang. Ni hak wajib ni, hak fardu. Hak sunat buat juga. Kan? Tapi hak fardu nombor 1 lah. Kan? Sebab tu kena sembahyang. Kita dosa dengan Tuhan ni banyak. Kan? Dan dah lah taubat kita pun tak ada setera mana pun. Penyegan istighfar pun tak. Kan? Harap-harap mudah-mudahan ibadat sembahyang fardu kita ni boleh menghapuskan dosa salah kita dengan Allah Ta'ala. Kan? Setiap 1 jam yang kita duk jaga tu, kan, dapat dihapuskanlah kesalahan kita yang dengan 1 rakaat. Daripada 17 rakaat sembahyang yang kita buat.
tu hikmah dia. Kan? Lepas mengaji ni balik sekali lagi pergi tanya depa. Hantar dah. Pasal apa rakaat sembahyang 17 rakaat. Kalau tak mengaji tak boleh nak abang dah. Kan? Padahal jumpa ilmu hak ni dah. Alim lah tu. Boleh ilmu dah tu kita dah. Kan? Baik, tak apalah. Jadi supaya menjabar ia tiap-tiap satu rakaat akan barang yang jatuh ia barang dalamnya, yakni dalam satu saat. Dhamirnya kembali kepada satu saat. Apa dia barang yang duk terjadi dalam setiap satu jam kita tak tidur, kita duk jaga ni, iaitu daripada segala taksir. Taksir makna apa? Yakni kesalahan. Taksir maknanya kesalahan. Kan? Selama 17 jam kita duk jaga tak tidur, tidur tak apa pula. Tak ada buat salah apa. Ada nak buat salah ni kita duk jaga ni lah. Sekali mengata kat orang, sekali duk ngumpat orang ni, sekali duk hantar mesej tu mesej ni, sekali duk mohong orang, macam-macam. Kan? Kalau dosa besar kena bertaubat. Dosa-dosa kecil dapat dikafaratkan dengan amal ibadat kita. Dan sesungguhnya amalan-amalan soleh yang kita buat dapat menghapuskan, mengkifaratkan segala kejahatan dosa yang kita lakukan. Dan maka 17 jam kita sembahyang sehari semalam, dan dapatlah rakaatnya 17 rakaat, mudah-mudahan dosa kita diampun Allah. Itu je lah. Kan? Memang banyak buat dosa, mudah-mudahan duk minta, duk harap ke Tuhan. Kan? Janganlah ambil salah. Kan? Kesalahan kita ni dimaafkan, janganlah diambil ia sebagai satu kesalahan. Maafkanlah, hapuskanlah. Kan? Dihilangkan daripada tulisan catatan amalan jahat kita buat tu, kita buat ni. Ya, mudah-mudahan dipadam terus, tak ada terus. Di akhirat buka buku amalan tu tak ada. Kan? Kita ada 2 buku amalan kan? Amalan soleh, satu lagi buku amalan maksiat. Mana maksiat kita buat, malaikat tulis. Nah, gitulah apa amalan baik yang kita buat, malaikat tulis. Semua buku ni esok akan dibuka, dibaca di hadapan Allah. Kan? Semasa kita dihisab, waktu kita dibicarakan, waktu kita berada di mahkamah Allah. Kan? Dibaca buka buku amalan soleh sikit sangat. Buka buku amalan dosa maksiat tu dia macam-macam. Oh, tak maulah. Kan? Jadi harap-harap dosa kita Allah Taala ampun, bertaubat pun mestilah. Kan? Istighfar apa semua. Kan? Ini yang kata amalan boleh mengkifaratkan dosa. Ini innal hasanat yudhibna sayyiat. Kan dalam Quran Allah ada berfirman kan, innal hasanati, sesungguhnya amalan-amalan soleh, apa kebaikan yang kita buat, bersedekah ke, puasa ke, ikutlah amalan wajib, amalan sunat. Yudhibna sayyiat ialah mengkifarat ataupun menghilangkan atau menghapuskan oleh amalan-amalan soleh kita ni akan segala kejahatan yang kita dah buat. Kan? Mudah-mudahan kita diampun dosa kita oleh Allah. Kan? Baik. Habis. Itu faedah yang pertama. Berhentilah setakat tu. InsyaAllah kita sambung lagi bulan minggu depan. Jadi kita berhenti pada kata dan faedah yang kedua. Dari 2 faedah apa pasal. Kan? Nantilah pasal apa pula yang ni 5 semayang sehari semalam, ada waktu-waktu yang 5 ni, apa hikmah dia pula. Okey, ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.